Assalamualaikum dan salam sejahtera. Video yang saya rekodkan ini adalah basically untuk saya bincangkan secara ringkas bagaimana lab report bagi eksperimen pertama dibuat dan macam mana markah diberikan. Okey. So ini dia lab report yang awak dah hantar, di mana yang pertama kita boleh nampak kat sini 2 markah pada apparatus, 5 markah pada observation data, data processing bagi 38 markah, discussion 5 markah dan conclusion 3 markah. Okey. So, manakah markah bagi apparatus? Kita boleh terus pergi kepada apparatus. Yang lain ni adalah saya punya teori-teori, kita punya teori saja yang kita dah bincangkan. Atau awak boleh baca, sangat simple saja dalam kita punya manual. Okey. Awak boleh nampak kat sini markah yang kita berikan adalah pada micrometer screw gauge itu, di mana micrometer screw gauge akan beri range 0.00 2 tempat perpuluhan dan unit dia adalah milimeter. So awak perlu tuliskan untuk dapat markah penuh, satu markah untuk each adalah awak menuliskan ni satu markah menuliskan tempat perpuluhan dengan betul, 2 tempat perpuluhan dan unit yang betul, serta sensitivity yang tepatlah, iaitu 0.01 mm. Sama macam vernier caliper, 2 tempat perpuluhan 0.00, walaupun dia 0.00, walaupun dia kosong, awak perlu letakkan dia 0.00 ya. Bukan kosong sahaja, salah. Okey, saya padamkan sekejap supaya awak boleh nampak jelas. Okey, mestilah dia perpuluhan 00. Tapi unit ada beza sikit, unit dia adalah sentimeter. Dan sensitivity dia hampir sama dengan micrometer, cuma unit dia adalah sentimeter. Okey, saya padamkan sikit supaya boleh nampak jelas lah. Okey, seterusnya inilah bagi 2 markah pada awak. Okey, ni 2 markah. Boleh letak kat tepi situ 2 markah. Okey, kemudian awak kena kirakan. Okey, masukkan nilai. Saya dah bagi data. Cuma kena tahulah nak guna apparatus apa. Yang itu kena fikir, iaitu apa yang sesuai. Untuk yang pertama ni, length ni, kita gunakan meter rule lah. So dapat markah yang pertama kat sini. Zero error. Meter rule kita tak ada zero error. So macam mana nak menulis? Awak punya reading ni adalah 14.9 plus minus 0.1. Okey. Yang ini kita single reading saja. Dan percentage of uncertainty adalah 0.1 bagi dengan 14.9. Ini adalah kita punya formula untuk cari uncertainty. Sebab dalam eksperimen selepas ini, awak bukan saja letakkan 14.9, tapi dah kena tambah dah dengan uncertainty. Bila dia melibatkan apa-apa sahaja, awak menggunakan apparatus untuk mengira, mesti letakkan uncertainty di akhir jawapan. Okey. Sama macam ni juga, length and width of laboratory manual. Apparatus dia of course lah meter rule. Okey. Tak sesuai lah gunakan micrometer screw gauge atau vernier caliper. So inilah dia. Data dia 25.4 plus minus 0.1. Okey, dan kena cari percentage of uncertainty. Dan ini juga sama, percentage of uncertainty. Dan untuk width awak. Okey. Okey, ni length, ini adalah width.
Kesemua ni akan beri satu markah. Satu markah pada meter row, satu markah pada penulisan, apa length dan juga uncertainty. Mana dapat 0.1 dapat daripada meter row punya sensitivity. Okey, dan ni 3 markah kat atas ni. Ni total ada 3 markah. Okey, kat bawah ni B ni pula kita tengok berapa total dia. Total dia ada 1, 2, 3, 4. Ada 5 markah. Dah 8 markah kat sana. Awak sendiri kena beri markah ni. Dalam kumpulan ni, saya nak awak tengok video tu dan sama-sama beri markah pada report yang awak dah tuliskan. Kemudian kita tengok pada mass of ball bearing, apakah apparatus yang sesuai adalah electronic balance. Okay. So macam mana nak tulis dia? 28.3 plus minus 0.01. Ini adalah uncertainty atau sensitivity of your electronic balance. Ini beri awak another 3 markah. Okey, kemudian seterusnya pergi kepada tadi single reading, sekarang adalah repeated reading pula. Repeated maksudnya awak kena ambil lebih daripada sekali. Biasanya kita sarankan untuk ambil bacaan 3 kali for the accuracy. Okey, untuk lebih jitu. Okey, so micrometer screw gauge awak adalah yang paling tepat untuk kira diameter. Ball bearing ni dia kecil saja, dia macam metal ball, dia kecil saja. So micrometer screw gauge yang paling tepat. Satu markah. Dia beri pula kat sini zero error. So apa tujuan ada zero error ni nanti? Awak kena kaitkan dengan awak punya reading. Diberikan dah reading tu, nanti awak kena tolak dengan zero error. Maksudnya kena tambah dengan zero error. Okey. Kemudian ini dia nilai dia 15.69. Ini yang saya nak tekankan ni. Nak tekankan kepada 0.01. Macam mana dapat 0.01? Sebenarnya awak boleh nampak kat sini micrometer screw gauge saya average dia 15.69. D bar kita 15.69. D yang pertama pun 15.69. Maksudnya nilai kita tak berubah. Kita ukur kali pertama 15.69, kali kedua 15.69, kali ketiga 15.69. Maksudnya kita punya average adalah 15.69. Cara nak cari beza ataupun D bar minus dengan D untuk bacaan pertama adalah ini dia punya formula. Tetapi kenapakah nilai kat sini 0.01? Awak kena ingat satu perkara, ya. Nilai D bar minus D ni tak boleh sama dengan 0. Kerana apa? Ini dah memberitahu, ini dah represent. Ini mewakili kita punya sensitivity. So, jika dia sama dengan 0, kita kena ambil nilai minimum iaitu 0.01, iaitu sensitivity of our micrometer screw gauge, iaitu 0.01. Sebab itulah akhirnya dapatlah 15.69 plus minus 0.01. So ini cara menulis dengan betul, ya. Awak punya repeated reading awak. Okey, ini percentage certainty. Gunakan formula macam biasa saja. So total markah kat sini ada 4. Okey. Seterusnya diameter of coin. Kita gunakan vernier caliper, zero error tiada. So diameter of ball bearing kita nampaknya macam tadi sama. So kita punya perubahan D bar minus D kita mengambil nilai minimum iaitu sensitivity. So akhirnya kita dapat 0.01 sebagai
uncertainty atau sensitivity, mengambil nilai sensitivity of the vernier caliper. Okey, kat sini ada, kalau kat atas tadi ada 1, 2, 3, 4. Dekat sini ada 1, 2, 3 markah, ya. Okey, seterusnya kita tengok percentage. Oh, ada satu lagi percentage uncertainty. So, total 4 jugalah. Saya padam yang tadi. So, ini 4, ya. Okey, seterusnya external diameter menggunakan micrometer screw gauge. Ada zero error dia pula. So, kena tambah dengan zero error. Inilah nilai yang sebenar. 5.5. Okey, so sama juga konsep macam tadi. D bar minus D dia adalah kosong. So, kita perlu ambil the minimum reading. Minimum reading dia kita ambil uncertainty of micrometer screw gauge 0.01 mm. So, akhirnya cara dia kita tulis adalah 5.5 plus minus 0.01 sama. Cari balik semula percentage uncertainty. Dapat lagi markah 4 markah. Selesai kat situ untuk single reading dan repeated reading. Kemudian seterusnya kita pergi kepada ini adalah calculation untuk cari derived quantity. Derived quantity maksudnya bukan quantity basic lah. Mungkin area, mungkin volume, mungkin diameter, mungkin perimeter dan sebagainya. Kat sini soalan yang pertama dia suruh cari perimeter, ukur lilit. So, inilah ukur lilit awak. 2 kali length tambah 2 kali width. Dapatlah jawapan 86.4. Tapi kat sini untuk cari uncertainty untuk calculation awak ada formula. Formula mana datangnya yang ini? Delta X sama dengan 2 delta L tambah 2 delta W. Ini awak kena rujuk kepada teori. Kejap, saya scroll ke atas. Kalau awak perasan dekat teori ni ada combination of uncertainty. Kita cakap tentang apa? Multiplication tadi, iaitu perimeter adalah 2 kali length tambah 2 kali width. So, 2 tu adalah K awak. Saya besarkan sikit. 2 tu adalah K awak. So, kalau sini adalah L. So, sini adalah K. K awak adalah 2 darab dengan delta L. So, dapatlah awak punya combination. Ni nampak ni. Delta X awak adalah sama dengan K delta A. So, kalau saya nak kaitkan dengan yang tadi, delta L adalah 2 kali delta L. Tambah 2 kali delta W. Kita kena darabkan dengan, nak cari uncertainty for L adalah 2 kali dengan delta L tadi. Okay. Delta X sama dengan K darab dengan delta A. Kalau dia adalah A. Macam kita tadi, kita adalah X sama dengan 2L. So, 2 delta L. Kita masuk nilai saja. Cuba tengok sini. Kalau awak tak perasan, tak faham, kurang faham, nampak ni. Ada 2. 2 dapat daripada formula atas ni. Itu K. Disebabkan ni L, so dia delta L. Tambah 2 adalah K dia. Disebabkan ni W, ni delta W. Itulah cara nak cari delta X menggunakan formula dari atas tadi. So, jawapan kita adalah 86.4 plus minus 0.4. Ini yang bagi awak 3 markah. Okey. Dan seterusnya kita tengok circumference. Tapi circumference ni dia melibatkan
diameter bagi dengan 2 kan. So kita kena bahagi 2 dulu diameter kita. Diameter mana ni? Diameter tadi kita dah cari. Sekejap saya tengok. Diameter. Diameter of the coin. Diameter of the coin. Ni ada tadi diameter of the coin minta maaf yang ini sebab ini bukan saya yang buat benda ni. So yang ini nak beritahu diameter of ball bearing ni sebenarnya salah. Dia sebenarnya diameter of ball bearing yang bawah ni sebenarnya diameter of the coin. Tajuk bagi table ni awak betulkan nanti, jangan risau, okey. So kat sini saya nak tunjukkan diameter of the coin tadi nilai dia adalah 3.46. Itu tadi yang kita masuk dalam ni dapat 10.87. Ni sama juga yang tadi. Pi ni adalah perkali dia. Okey. So darab dengan delta D. Delta D saya dah 0.01. Dapatlah jawapan. Tadi dengan D dapat daripada repeated reading tadi So kena tengok nilai yang dekat atas juga. Bukan nilai ini saja yang awak kena tengok. Pergi kepada surface area of ball bearing. Surface area of ball bearing pun sama. D ni tadi dapat daripada kat atas sana, iaitu diameter of ball bearing masuk dalam ni. Kat sini ada sedikit perbezaan. Tadi adalah untuk multiplication ataupun hasil darab. Ini untuk hasil bahagi. Hasil bahagi kena gunakan formula hasil bahagi pula. Delta A over A sama dengan pi darab dengan 2 delta D over D. Mana datang pi ni adalah perkali saja. Mana datang 2 darab delta D over D, awak kena tengok tadi yang saya tunjukkan. Sekejap saya naik atas. Ini dia. Multiplication or division ini. Okey, dan juga power. Sebab tadi ada kat sini kuasa 2 saya tengok kat tadi A sama dengan pi D kuasa 2. Saya tunjukkan tadi. Ada kuasa 2 kita punya diameter. So, N kita sebab tu ada 2 bawa dekat sini. Okey, sebab tu awak punya delta A tadi sama dengan delta A over A sama dengan pi, iaitu perkali. Ni gabunglah multiplication tu. Darab dengan ada N kat sini. N adalah 2. Delta D over D. Okay. So, kita kena gabung multiplication dan power. Barulah boleh dapat yang ini. Ni. Okay. Ni multiplication tadi. Pi perkali K. Dapat 2 daripada mana? Dapat 2 daripada D ini. Ini formula. Penggunaan formula yang dah diberi tadi. Okey. Dapatkanlah delta A. Bawa ni atas A ke sini, dapatlah delta A. Dapatlah delta A kita 3.09. Okey, jangan dibundarkanlah. Kita ambil nilai 2 tempat perpuluhan itu. Okey. Ini pun beri awak 3 mark. Okay. Kemudian ball bearing pun sama. Ini menggunakan formula bagi multiplication and division. V tak ada masalah lah. Ni formula matematik. Tapi yang ini dapat daripada mana? V over delta V sama dengan pi over 6 tu perkali dia. 3 ni adalah daripada power. Darab dengan delta D over D. Sebab ini adalah kita punya nilai. Nilai yang ada, yang kita cari tadi, diameter. So, kita punya masuklah delta D over D kita tadi yang dekat repeated reading. Boleh masuk sini. So, jawapan akhir kita 2.02.
Bila awak dah buat beberapa kali, then awak boleh nampak dia punya cara lah. Okay, ini pun 3 markah. Dan rasanya ni yang terakhir untuk density of ball bearing. Ini tak melibatkan kuasa. Dah kirakan density. Ini guna division saja. Delta rho over rho sama dengan delta M over M tambah delta V over V. Dapat pada mana delta M over M? Dapat daripada tadi kita ada dah. Mass kita, delta M kita uncertainty untuk mass tadi. Masuk saja nilai itu. Jawapan kita adalah 1.89 dan 10 negatif 5. Memberi lagi 3 markah kepada awak. Ini sebenarnya adalah formula yang kita dah beri. Masuk formula saja, tak ada konsep lain pun. Kemudian discussion beri awak 5 markah. Discussion sebenarnya dia nak suruh awak state apakah yang awak dapat tu dengan the uncertainty semua sekali lah. Okay. So awak dapat kesemuanya, awak boleh dapat 5 markah. Yang markah datang daripada kesemuanya awak tulis ni 1, 2, 3, 4 ni, iaitu single reading, repeated reading. Ini dia. Juga penting ni awak kena beri kami at least 3 error dan step untuk overcome the error ya. Kemudian kat bawah ni tadi awak berikan ataupun tulis semula derive quantity yang awak dah kira-kira tadi dalam ni Okey, kemudian precaution pun juga kena diletakkan sesuai dengan amali yang awak buat, eksperimen yang awak buat. Walaupun awak tengok video, tapi awak boleh tahulah apa precautionnya. Dan kemudian conclusionnya adalah dia suruh, soalan dia adalah, conclusion adalah untuk awak tengok balik apakah objektif awak. So conclusion ni kena ingat dia menjawab semula objektif of the ataupun matlamat awak buat awak punya eksperimen. Kalau saya boleh tunjuk sekejap objektif pada muka surat pertama ni, to measure and determine the uncertainty of physical quantities. So sebab itulah untuk conclusion kita memang menjawab semula apakah kita punya objektif tadi. Sebab tu kita punya measurement dan uncertainty semua kita letakkan, tulis semula sebagai conclusion. Ini bagi 3 markah conclusion, yang tadi bagi 5 markah. Awak tambahkan semua, awak dapat 48 markah. Markah ini adalah untuk awak punya for yourself je lah. Sebab kami tak perlu sebenarnya ambil markah ni. Tapi jika dia membantu nanti, jika awak punya markah adalah sangat rendah untuk practical test dan sebagainya, kita nak bantu, kita bantu daripada markah-markah awak ini. So tolong kita untuk tanda awak punya lab report ini. Sebab kita macam saya sendiri ada sangat ramai pelajar praktikal. So saya pastilah tak mampu nak tanda satu persatu ya. So saya minta awak untuk bantu saya kira berapakah markah awak all together. So itulah dia bagaimana nak tanda lab report untuk eksperimen 1. Saya harap awak beri saya kerjasama, tandakan lab report awak dalam grup awak ni masing-masing. So itu sahaja, terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum dan have a good day.